Okay lah, so kita akan mula kita punya pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita akan cover pengelasan organisma 1.2, subtopik 1.2. Okay, kita akan mengelaskan organisma. Okay, jadi organisma ni boleh dikelaskan kepada beberapa kumpulan berdasarkan ciri-ciri yang ada pada badannya. Okay, berdasarkan apa ciri-ciri yang ada pada badannya. Jadi haiwan ini dapat dikelaskan kepada dua jenis. Sama ada haiwan tu adalah haiwan invertebrata ataupun haiwan vertebrata. Okey. Saya tak pasti awak belajar dah ke tak di sekolah rendah tentang haiwan invertebrata dan haiwan vertebrata. Belajar dah ke tak di sekolah rendah dulu? Belum lagi. Okey, so maksudnya kat sini cikgu akan bagi tahu awak apa yang dimaksudkan dengan haiwan invertebrata dan apa yang dimaksudkan dengan haiwan vertebrata. Okey, haiwan invertebrata maksudnya haiwan yang Tidak bertulang belakang. bertulang Belakang. belakang. Okey, manakala vertebrata adalah haiwan bertulang belakang. belakang. Okey, kalau manusia dia kategori mana tah? Kalau manusia kategori tulang belakang ke kategori tidak bertulang belakang kita ni? Bertulang belakang. Yes, of course lah kita adalah haiwan, bukanlah haiwan, maksudnya organisma yang bertulang belakang. Okey, sekejap lagi kita tengok yang vertebrata tu banyak juga. Sekarang kita fokus kepada invertebrata dulu. Okey, haiwan yang tidak bertulang belakang. Okey, dan haiwan tidak bertulang belakang juga dikelaskan kepada yang tidak berkaki dan juga yang berkaki. Okey, yang tanpa kaki atau tidak berkaki itu pun kita kelaskan kepada dua jenis, sama ada dia badan dia tu tiada segmen, okey, ataupun badan dia tu ada segmen. Alright. Untuk invertebrata yang berkaki pula, sama ada dia ada 3 pasang kaki ataupun lebih daripada 3 pasang kaki. Okey, apa contoh invertebrata yang badan dia tidak mempunyai segmen? Apa contoh dia? Apa contoh haiwan? Okey. Okey, badan tanpa segmen. Badan tanpa segmen. Contohnya seperti sponge. Sponge ni kat mana habitat dia tah? Laut. Habitat dia kat dapur. Okey, ni adalah haiwan yang berada habitatnya di laut. Okey, dalam laut. Okey, burai. Laut. Habitat dia. Laut. Okey, dekat laut juga. Okey, dekat laut juga. Karang laut? Laut. Okey, ada di laut. Planaria? Laut. Mana habitat planaria ni? Okey. Ya. Habitat planaria ni dia berada di kawasan yang berair. Berada di kawasan yang berair. Kolam ke, dalam lopak air pun dia boleh ada. Dalam longkang pun boleh. Alright. Dan yang seterusnya invertebrata yang tidak mempunyai segmen lagi adalah seperti siput. Okey. Ada banyak lagi sebenarnya. Ada banyak lagi sebenarnya haiwan yang tidak bertulang belakang, yang dia tidak bersegmen. Okey. Alright. Itu untuk invertebrata tanpa kaki. Okey, kalau kita boleh ulang semula apa contoh dia tadi? Sponge. Sponge. Ukuran laut. Ukuran. Siput. Orang Siput. Lagi? laut. Planaria. Karang laut. Planaria Planaria. dan sebagainya. Banyak lagi. Okey. Seterusnya kita nak tengok pula organisma yang invertebrata tanpa kaki. Okey, apa agak-agak contoh dia? Invertebrata yang
badan dia bersegmen. Bersegmen tu maksudnya apa? Bersegmen tu maksud dia badan bersegmen merupakan pembahagian badan haiwan kepada beberapa segmen. Okey? Kepada beberapa segmen. Contohnya seperti Cacing pita. yes, cacing pita. Kat mana ni habitat cacing pita ni? Kat mana Dalam habitat dia? Dalam Perut manusia. usus manusia. Sama tak perut dengan usus? Tak. Tak sama kan? Tak sama. Perut tak sama dengan usus. So, lokasi cacing pita ni adalah di dalam usus kita. Yes. Okey, contoh lagi. Contoh yang kedua seperti cacing tanah, lintah, dan sebagainya. Apa lagi awak rasa invertebrata yang badan dia tu ada segmen-segmen? Pacak. Pacak sama spesies dengan lintah Okey, pacak. Lagi? Apa lagi? Awak fikir organisma yang tidak mempunyai tulang belakang. Yang mana yang awak, kalau boleh bayang dia badan dia tu ada segmen. Contohnya ada macam ni. Nampak tak dia lukis tu? Ulat Macam bulu. yes. Macam ulat bulu. Ulat beluncas. Kan? Lagi? Larva. Okay. Semua tu contoh-contoh. Ada banyak lagi. Okay. Alright. So setakat ni ada soalan tak tentang invertebrata, badan bersegmen dan badan tidak bersegmen? Tak ada. Tak ada nah? Okay. Okay, sekejap saya nak on bateri je. Bateri laptop. Okey nah. Seterusnya kita akan masuk pula kepada invertebrata yang mempunyai kaki dan juga invertebrata kaki tu yang mana ada 3 pasang kaki sahaja dan yang mempunyai lebih daripada 3 pasang Kaki. Alright, invertebrata berkaki. Okay, invertebrata berkaki ini adalah ciri-cirinya. Yang pertama, badan Bersegmen. bersegmen. Okay, dan mempunyai kulit Keras. yang keras. Yang mana kulit keras yang luar tu diperbuat daripada kitin. Okay, sebab tu kalau awak tekan semut ke, awak tekan lipas ke, awak akan bunyi macam kerak kan. Dia macam adalah kita rasa macam struktur yang keras tu. Kalau awak tekan lipas ke, tekan semut ke, dia punya feeling tu tak sama masa awak tekan lintah ataupun pacak ataupun cacing, betul tak? Kalau awak tekan cacing ke, dia memang rasa lembek dan lembab dan lembek lah kan. Tapi kalau awak tekan, awak penyekkan semut tu, so feeling dia lain kan. Okay, disebabkan kat luar dia ada rangka luar yang keras yang diperbuat daripada kitin. Okay, contoh organisma invertebrata yang ada 3 pasang kaki. Ini contoh yang diberilah. Apa tu? Semut. Okay. Kupu-kupu. Semut, kupu-kupu dan juga lipas. Dia ada 3 pasang. Satu belah ni, satu belah ni.
Satu belah ni, satu belah no. So ada 3 pasang. Lipat pun sama. Satu kat depan. Dan kat sini. Dan satu lagi kat sini. Okay. Kupu-kupu pun sama. Ni satu. Sepasang, 2 pasang. Adalah kita tak nampak tu. Okay. Ada 3 pasang kaki. Okay, nanti saya akan bagi kerja rumah untuk awak mencari apa lagi invertebrata selain dari yang diberi contoh dalam ni. Okay? Lalat. Sekejap lagi cikgu akan bagi tugasan tu terus. Cikgu akan bagi masa. Okay. Seterusnya kita tengok pula organisma invertebrata yang mempunyai lebih daripada 3 pasang kaki. Maksudnya 4 ataupun lebih daripada 4. Okey, ni contoh dia. 1, 2, 3, 4, 5. Contoh kat sini. Contoh macam labah-labah. Tengok dia ada berapa ni? 1, 2, 3, 4. Ada berapa pasang? Labah-labah? 4 pasang. 4 pasang. Belangkas. Belangkas ni, bawah ni lah kaki dia. Start daripada bawah ni. So more than 4 lah. Okay. Kan? Betul tak? Saya pun tak biasa sangat dengan belangkas ni. Okay. Ada 4 kat sini. Kita tengok ada 4 juga. Okay. Udang berapa? More than 4. Betul? Betul. And of course lagi banyak. Tak terkira lah. Kala jengking pun ada berapa kala jengking ni? 1, 2, 3. 4. 4. Ni kira ni dia punya spek dia kan. Adalah kat depan ni. Ada 4 juga. Alright. Okay. Habis. Ada nak tanya setakat ni? Alright. So sekarang ni tadi kita dah apa? Tadi kita dah tengok apa dia? Invertebrata. Berkaki dan tidak berkaki. Yes, yang apa? Berkaki dan tidak berkaki. berkaki. Okay, betul? Alright. Okay, yang berkaki Badan bersegmen. Lebih daripada 3 pasang kaki. lebih daripada 3 pasang kaki dan 3 pasang kaki. 3 pasang kaki. Okay. Lebih dari 3 pasang kaki. Yang ini 3 pasang Kaki. kaki. Okay, yang tidak berkaki. Bersegmen. Badan bersegmen. tanpa segmen. Okay, badan tidak Bersegmen. Tidak bersegmen. 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 Dan satu lagi badan Bersegmen. bersegmen. Okay, nanti bila awak buat nota, awak buat macam ni je lah. Okay, awak buat macam ni saja. Dan awak bagilah contoh dia. 1, 2, 3. Apa dia? Tulis contoh-contoh dia. 1, 2, 3. Okay. Dan ini pun sama. Tak payahlah ni kan. Buat macam ni je. Satu muka surat pun cukup dah. Okay. Boleh? Boleh. Okay. Seterusnya kita nak sambung lagi. Vertebrata pula. Okay, vertebrata ni panjang sikit lah. Okay, panjang sikit lah. Kalau invertebrata tadi adalah organisma yang mempunyai tidak mempunyai tulang belakang, vertebrata ni adalah haiwan yang mempunyai tulang belakang. Okey, selalunya organisma yang tidak mempunyai tulang belakang ni ataupun invertebrates ni, dia punya saiz adalah kecil. Saiz dia adalah kecil. Tapi untuk vertebrata kebanyakannya saiznya adalah besar. Okey. Dan vertebrata ni boleh dikelaskan kepada 5. Okey, dia ada 5 kelas. Yang pertama, 2, 3, Amphibian. 4, 5. Okey, yang pertama adalah ikan. Yang Ikan. kedua adalah amfibia. Yang ketiga adalah
reptilia, Reptilia. keempat adalah burung dan yang kelima adalah mamalia. Kita duduk dalam kategori kelas yang mana manusia? Mamalia. Yes, manusia tu dia duduk dalam kelas mamalia. Okey. Boleh ingat setakat ni 5 kelas Boleh. vertebrata. Alright. Seterusnya kita nak tengoklah apa ciri-ciri yang ada pada semua organisma ini yang menyebabkan dia itu dikelaskan kepada organisma tersebut. Okey. Kita tengok yang pertama iaitu ikan. Okey. Ikan, apa ciri-ciri dia yang kita boleh kata dia adalah ikan? Okey, yang pertama ikan ni dia poikiloterma. Tu dia poikiloterma tu apa dia pula? Berdarah sejuk. Okey, Berdarah organisma. Dulu dia panggil berdarah sejuk. Okey, dia Sejuk. panggil berdarah sejuk. Law ni dia guna term poikiloterma, berdarah sejuk. Sejuk. Berdarah sejuk. Apa maksud berdarah sejuk ni? Suhu berubah. Ya. Okey, maksud dia suhu organisma tersebut, suhu badan dia boleh berubah-ubah mengikut suhu persekitaran. Tarat. Okey, boleh berubah mengikut suhu persekitaran. Contohnya suhu persekitaran dia tu meningkat kan ataupun drop. So dia badan dia boleh ikut drop juga. Sehingga badan dia boleh tampung lah. Tak ada lah sehingga beku. Kan? Contoh macam ikan duduk dalam laut kan? Tak ada lah dia suhu badan dia tu menurun sehingga boleh menyebabkan dalam badan dia tu beku. Tak lah. Okey, poikiloterma. Kalau homeoterma ni pula berdarah panas. Okey. Suhu badan dia malar dan bebas daripada pengaruh suhu persekitaran. Contoh, kalau homeoterma ni contoh macam siapa? Contoh Manusia. macam kita lah. Okey, contoh macam manusia. Okey. Yang pertama, poikiloterma. Yang kedua, badan dilitupi sisik keras yang berlendir. Yang ketiga, mempunyai sirip dan ekor. Yang keempat, bernafas menggunakan insang. Dan yang kelima, bertelur. Dan yang keenam, melakukan persenyawaan luar. Tahun lepas kita belajar persenyawaan luar tu macam mana? Iaitu percantuman nukleus gamet jantan dan gamet betina tu berlaku di luar badan organisma betina. Okay. Ada tak ikan yang bukan ikan? Ada tak ikan yang bukan ikan? Maksudnya dia bukan dalam kategori ikan. Okey, apa dia contohnya? Paus. Ikan paus. Ikan Ikan paus tu lumba-lumba. dia masuk dalam kategori mamalia. Sebab Mamalia. apa? Sebab dia beranak. Dia melahirkan Sebab anak. ikan paus ni dia melahirkan anaknya. Macam mana dia beranak tu? So boleh buka YouTube nanti. Tengok macam mana ikan paus tu beranak. Okay. Lagi selain daripada ikan paus. Ikan lumba-lumba. Dekat bawah ni. Ikan yang bukan ikan. Faham tak kalau cikgu tulis lagu tu? Faham? Mana? Faham? Okey. Ikan. Okey. Ikan. Okey. Lagi? Ada lagi? Dolphin. Dolphin pun sama juga. Okey. Melahirkan. Ada lagi? Tak ada. Setakat yang saya ada ilmu pun dua tu je lah. Mungkin ada lagi kan spesies-spesies baru yang dijumpai. Tapi setakat yang saya tahu tu je lah. Okay? Ya. Boleh? Boleh. Yang ni kalau awak nak buat nota, awak boleh buat peta minda lah, peta buih lah. Yang ni saya rasa awak buat ikan. Lepas tu awak pun tulis lah dia punya ciri. Okay?
Barulah menarik sikit kan. Okey. Habis yang pertama kita nak tengok pula vertebrates yang kedua. Okey. Iaitu amphibia. Okey, amphibia pun sama macam ikan. Okey. Dia Berdarah juga ada sejuk. poikiloterma, berdarah sejuk. Okey, berdarah sejuk. Boleh hidup di darat dan juga boleh hidup di air. Habitat dia ada dua lah. Daratan dan juga air. Contoh macam katak kan. Katak boleh hidup di darat dan Di air. juga boleh hidup di air. Okay. Badan amphibia ni dia dilitupi oleh kulit yang lembap. Okay, dilitupi oleh kulit yang lembap. Anak amphibia bernafas melalui insang. Contohnya seperti berudu. Okay, contohnya seperti berudu lah. Berudu tu anak kepada siapa? Katak. Yes, takkan tak tahu. Kan? Okey, amphibia dewasa akan bernafas menggunakan peparu dan juga kulit dia yang lembap. Maksudnya dia ada dua cara lah dia bernafas. Satu guna peparu, satu lagi guna kulit dia. Sebab di bawah lapisan kulit katak ni, kan, bawah lapisan kulit dia tu banyak sangat dengan ni jaringan kapilari darah. Okey, di bawah kulit katak tu. Okey. Okey, selalunya bila dia berada di dalam air, dia akan guna kulit. Bila dia berada di daratan, dia akan guna peparu dia. Yes. Okey, yang ke berapa ni? 5. Yang keenam. Ciri yang keenam, dia menghasilkan telur. Okey, yang berlendir dan juga tidak bercengkerang. Sama macam ikan juga melakukan persenyawaan luar. Jadi kalau kita tengok kat sini ada dua persamaan antara ikan dan amphibia kan? Iaitu yang pertama dan juga yang Persenyawaan. Yes. Apa lagi contohan yang ada kategori amphibia ni? Salamander. Newt. Selain daripada katak. Apa lagi? Newt. Newt. N-E-U-T. Betul ya ejaan? N-E-W-T. 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 W-T. Betul ya? Confirm? Okay. Confirm. Okay, ada lagi tak? Cecilia. Selain daripada salamander, katak, newt, ada lagi tak? Google apakah ada insect tu? Ada guna Cecilia. insect lah. Eja? Eja. S-E. S-E? S-E-S-I. S-I. S-I? L-I-A. L-I-A. Okay. Cecilia. Macam mana tu? Okay. Jom kita search lah. Apa lagi? Amphibians. Nampak tak? Okey. Amphibian. Cecilian. Ni Cecilian. Okay, of amphibian. Nampak tak dekat skrin masing-masing? Ni Cecilian ni. Ya Allah. Nampak tak? Nampak. Cecilian. Dia macam apa? Dia macam
Dia macam apa tu? Ular. Dia macam apa? Dia macam ulat kan? Ya. Macam ulat lah. Okay. Beluk pun ada. Ular pun ada kan? Anak ular tak? Hmm. Awak ada? Ya, Tak ada. Ada? tak ada. Tak ada. Okay, newt ni Tak newt. ada. Newt. Salamander. Okay. Alright. So, toads lah. Contoh-contoh yang diberi pun apa kata? Banyak. Okay, sana. Kita buh tu siap-siap. Nampaklah Cecilian tu. Boleh? Ada nak tanya setakat ni? Tentang amphibian. Tak ada. Ada? Tak ada. Kalau tak ada, kita proceed terus kepada reptiles. Okay, reptilia. Apakah ciri-ciri reptilia? Okay. Yang pertama, sama Reptile. juga. Poikilotherma juga. Berdarah sejuk juga. Okay, reptilia. Dia berdarah sejuk. Okay. Menghasilkan telur yang bercengkerak. Apa beza telur amphibia dengan telur ikan? Kalau telur amphibia tadi macam mana? Tidak bercengkeram, berlendir. Berlendir. Ya. Kalau amphibia, okay, kalau telur amphibia dia berlendir dan berlendir Tidak dan apa? bercengkerang. Tidak bercengkerang. Yes, tidak bercengkerang. Kalau telur ikan? Ada tak? Telur ikan. Telur ikan dia tak dinyatakan dekat buku awak tu? Tak ada. Tak ada. Tak ada nah. Okey, kalau tak ada kita tak payah pandai-pandai tulis. Alright, telur amphibia ciri dia berlendir dan tak bercengkerang. Tapi reptilia telur dia bercengkerang. Okey. Dia bernafas melalui peparu. Ada persamaan tak dengan ikan dan dengan amphibia? Ada persamaan tak? Amphibia tadi bernafas guna apa? Paru dan kulit lembap. Okey, peparu dan juga kulit lembap. Peparu dan kulit lembap. Okey, tapi untuk reptilia ni peparu sahaja. Dan kalau untuk amphibia tadi masa dia kecil dia bernafas melalui insang. Okey, ciri lagi bersisik dan berkulit keras. Okey, bersisik dan berkulit keras. Sama macam ikan bersisik tapi sisik ikan dia Berlendir. berlendir. Okey? Berlendir. Yes. Yang ketiga, yang kelima, ciri dia melakukan persenyawaan dalam. Beza tak dengan Dalam. ikan dan amphibia? Beza. Beza. Ikan dan amphibia melakukan persenyawaan Luar. Luar. okey, apa contoh-contoh reptilia ni? Iguana, Penyu. penyu, ular, Ular. buaya. Okey, pernah tak awak tengok macam terutamanya buaya lah, siapa yang pernah pergi Taman Ular kan? Buaya ni dia macam apa kata? Dia tak boleh lama duduk di satu kawasan tu. Bukan maksudnya kalau dia kalau dia berjemur kan, kalau dia duduk berjemur dekat luar daripada kolam kan, dekat kolam tu. So, apa kata? Dia takkan lama. Pasal apa dia tak boleh nak berjemur bawah matahari tu lama? Lepas tu mesti dia akan pergi masuk dalam air. Kenapa? Panas. Panas kot. Okey. Sebab ni, nampak tak kat sini? Disebabkan oleh benda ni. Berdarah sejuk. Cuba bayang kalau dia
Ya. Cuma bayang kalau dia duduk berjemur lama sangat dekat dekat luar, dekat ni, dia tak masuk dalam air. So of course dia punya badan dia punya suhu badan dia Panas. akan meningkat kan. Sebab tu buaya awak tengok dia berjemur, lepas tu dia akan pergi berjalan, merangkak masuk dalam air yang ada dekat dia. Lepas dia duduk lama dalam air, dia akan merangkak pula duduk kat bahagian tanah ni. Okay? Macam tu lah. Alright, so itu untuk reptilia. Okay, seterusnya untuk burung. Okay, yang keempat adalah burung. Vertebrata yang keempat adalah burung. Burung. Okay, apa ciri-ciri burung? Ni nampak dah perbezaan Homoterma. dengan tiga tadi. Dia homoterma ataupun berdarah Panas. 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 Okay, burung berdarah panas. Okay, lagi ciri dia yang kedua, dilitupi oleh bulu pelepah untuk mengekalkan suhu badan. Beza lah bulu pelepah dengan bulu biasa tu. Bulu pelepah tu contohnya yang ada pada dia punya Ayam. sayap. Ni. Kat sayap dia kan bulu pelepah kan. Tapi dekat bahagian ada dekat bahagian burung tu yang bulu yang halus tu. Tu pelepah. Okay. So yang ketiga, bernafas melalui peparu. Sama macam siapa? Sama macam Reptilia. reptilia dan Amphibia. Amphibia. Okay, sama macam reptilia dan amphibia. Okay, yang keempat apa dia? Sayap. Sayap. Mempunyai sayap. Sayap atau kepak yang membantu setengah burung untuk terbang. Terbang. That's why ada kategori burung yang tak boleh terbang. Tak boleh Contoh macam terbang. apa? Ayam. Burung Yes, ayam. Okay, ayam tak boleh terbang. Lagi burung apa tak boleh terbang? Burung Burung unta. unta. Yes, yang ada dekat jalan nak pergi ke Padang Mesak tu. Boleh pergi tang tu nanti. Okay. Seterusnya yang nombor 5, sepasang kaki dan kaki dia tu bersisik. Ni. Dekat kaki burung ni. Kalau kita boleh tengok kan. Okay, dekat kaki burung tu. Ni kan. Ni. Kaki dia bersisik. Okay. Okay, itu ciri bagi reptiles. Yang keenam, persenyawaan dalam. Sama macam siapa ni? Reptilia. Dia ke? Ikan ke reptilia? Okay, sama Reptilia. macam dia. Last one, menghasilkan telur yang bercengkerang-kerang. Sama macam siapa? Ikan? Reptilia. Reptilia? Siapa? Reptilia. Sama macam reptilia. Yeah. Okay, so ni contoh lah. Dia tak susah sangat burung ni. Okay. Alright. Siapa rumah dia ada burung? Pelihara burung? Tak. Tak ada lah. Okay. Last one. The last one. Yang kelima dah. Kelas yang kelima, mamalia. So sangat dekat dengan kita sebab kita pun kategori ini. Jadi tak susah lah untuk memahami ciri-ciri dia. Okay, yang pertama. Homeotherma berdarah panas. Sama macam Burung. Tak. Burung. burung. Dan Reptilia. Tak. Tak ada. Dua je. macam burung je. Okey, sama macam burung je. Yang kedua, okey. Tentang homeotherma tadi. Sebab tu kalau manusia ni dia boleh hidup walaupun berada di Iceland ke? Di Antartika ke? Okey. Dia boleh hidup kat situ. Okey, sebab suhu badan manusia ni dia tidak mengikut persekitaran. Dia boleh mengekalkan suhu badan yang normal. Okay, berapa suhu badan normal bagi manusia? 36. 36. Okay, tu suhu badan yang sihat lah. 36 point something tu sihat lah. Okay.
Yang kedua, badan dilitupi bulu dan juga rambut. Apa beza bulu dengan rambut? Bulu kat badan, rambut kat Badan. badan. Rambut kat kepala. Kepala. Rambut kat kepala, bulu dekat badan. Okey, dari segi lokasi dia. Lagi? Lagi structure dia? Rambut panjang, bulu pendek-pendek. Rambut boleh je nak buat pendek. Kan? Botak kan, botak yang nombor 1 tu. Kan? Sama kat pendek juga. Tak boleh tu. Okey. Dari segi struktur dia kan, kalau bulu tu dia lebih Halus. Banyak. halus. Halus. Okey, dia lebih halus struktur dia compare dengan rambut yang lebih tebal. Cuba bayang kalau bulu roma awak macam rambut. Dia punya ketebalannya. Jenuh kan? Jenuh sikit panjang sikit dah jadi macam gorila. Panjang sikit yang macam gorila. Jenuh. Okey. Yang ketiga, bernafas melalui peparu. Okey, bernafas melalui peparu. Sama macam Burung. 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 burung, Reptilia. Amphibia. reptilia dan Amphibia. Amphibia. amfibia. Okey, yang keempat, melakukan persenyawaan dalam okey. Sama macam Burung. Burung. burung dan Reptilia. reptilia. Okey, yang kelima, melahirkan dan menyusukan anak. Ni special untuk mamalia. Okey, contoh mamalia kelawar. Walaupun kelawar ni kita terbang, tapi dia kategori mamalia sebab dia melahirkan dan menyusukan anaknya. Okey, zirafah, gajah, singa, manusia, apa tadi? Dan paus, dolphin. Okey, apa lagi? Mammals. Tenggiling. Tenggiling. Ya. Okey, tenggiling mamalia. Yang rare lah, yang rare. Platypus. Platypus. Slender. Okey. Ikan lumba-lumba, dolphin, kelawar, tapir, platypus, dugong. Okey. Harimau, kucing. Tu biasa kan? Okey, ni platypus. Pernah tak, siapa tak pernah tengok platypus? Ni platypus ni. Okey. Siapa tak pernah tengok platypus? Inilah rupanya. Siapa yang tak pernah tengok platypus? Ini baru dia nak tengok first time. Okey, fakta tentang platypus. Mamalia yang bertelur. Nampak tak? Ada lagi tak platypus lah ni? Ada. Terancam. Ya ke? Okey, dia menyusu ke anak dia. Meskipun bertelur, platypus tergolong mamalia kerana menyusui anaknya. Beracun. Gak punya gigi lambung tak faham. Okey. Inilah platypus. Okey. Ada lagi? Tapi kita tengok sekejap. Ikan paus.
Blur gambar tu Blur. Okay, tak apa. Okay. Boleh? Kelas? Boleh. So contoh tadi, apa tadi yang kita boleh tambah? Tenggiling. Okay. Platypus. Ke lawas. Nah. Boleh Boleh. Boleh. So, okay. So sebenarnya kita dah habis dah untuk pengkelasan. Haiwan. Haiwan. Iaitu apa? Invertebrata. Invertebrata dan juga vertebrata. Okay. So ada lagi masa ni cikgu nak awak buat sekarang. Buat nota dulu. Siap dah. Okay. Siap dah? Wow, bagusnya. Ada yang tak siap lagi ke, Toy? Betul. Mesti ada yang tak siap lagi. Biasalah. Cikgu tahu dah. Cikgu dah kenal dah 2SF ni. Okay. Jadi, mungkin yang ini awak lagi kot. Kalau buat dah memang cikgu hebat lah. Cikgu bagi band 6. Ada yang dah buat ke? Nanti Dah. nombor 1.2. Dan siapa yang buat dia bagi band 6. Okay, so boleh buat latihan formatif 1.2. Senang je tu. Okay. Kelaskan haiwan berikut berdasarkan ciri-ciri sepunya. Nombor 1 sajalah. Okay, mungkin boleh tambah yang ni. Okay, buat juga latihan praktis sumatif. Nombor 2. Nombor 3. Okay, nombor 3 tu semualah. Okay. Itu saja. Ada nak tanya tentang latihan nak kena buat sekarang ni? Cikgu, yang latihan formatif 1.2 tu nombor 1 je. Nombor 1 je. Sebab nombor 2 tu tetap ajak lagi pasal tumbuhan. Okay. Okay, lepas tu sumatif ni nombor 2. Semualah. Okay. Dan nombor 3. Lengkapkan ni lah. Okay. Itu je. Okay, itu saja. Boleh buat sekarang. Sebelum kita end, cikgu nak end lah. Takkan cikgu nak tunggu kan? Apa buat tu kan? Nanti rugi juga data apa. Okay, kita cek hadiran sekali lagi. Okay. Aimi ada dah? Aimi Safia Muhammad Azlan. Cakap saya kalau ada. Aimi Safia Muhammad Azlan. Irdina Safia Muhammad binti Husdi. Irdina Safia Husdi. Ainul Maziah. Saya. Ainul lah. Idina. Irdina Safia. Okay. Ainul Mardiah ada? Ainul Mardiah. Okay, tak ada. Hanan Safia tak ada. Hazikah Farhanah ada? Hazikah Farhanah? Saya. Aina Najihah Norizan ada? Aina Najihah Norizan ada? Aina Najihah Norizan? Tak ada. Nur Hidayah binti Muhammad Kamal ada? Ada. Nur Hidayah binti Muhammad Kamal. Nur Umairah Nasuha binti Azhan ada? Umairah. Nur Qarutu'ai binti Cik Muhammad Nur ada? Tak ada. Okey. So hari ni kehadiran
Okey, yang tak hadir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. 7. Yang bagi tahu cikgu sebab kenapa tak boleh attend hari ni seorang saja, iaitu Hanan. Yang 6 orang lagi tak maklumkan kat cikgu apa-apa pun. So cikgu kira hari ni kira ponting lah. Ha? Sebab dia sama je macam kita belajar kat sekolah. Walaupun belajar online ni. Okay, jadi kalau tak boleh masuk kelas ke apa, kena maklumkanlah kat cikgu. Bukan saja waktu sains, untuk semua subjek. Okay, itu satu. Yang kedua, cikgu nak 2SF improve lah nak. Sebab kita memang kena adapt dengan new norma belajar online ni. Okay, tolong masuk tepat pada masanya atau lebih awal. Kalau awak tak boleh masuk tepat pada waktunya pukul 8.30 pagi, tolong masuk lebih awal. Jangan biarkan cikgu-cikgu menunggu pelajar-pelajar semua. Nah, sebab itu pun adalah salah satu adab untuk menuntut ilmu. Okey. Kalau sebelum ni dah buat macam tu, dah masuk lambat, cikgu kena tunggu. So, lepas-lepas ni, kelas lepas-lepas ni, biarlah awak yang menunggu cikgu. Jangan biar cikgu yang menunggu awak terlalu lama. Okay, untuk some of you tadi yang masuk awal, so cikgu ucapkan tahniah dan terima kasih. So teruskanlah sikap-sikap yang baik tu untuk 2SF ni. Okay, insyaAllah. Alright, so sebelum kita end, ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Alright, so kalau tak ada, jom kita baca doa dan kita boleh berakhir.